أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kita tengok surah baru, surah Al-A'raf ayat 11. Biasa awak dengar ayat ni. Hari ni kita baca yang baru, banyak informasi dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, yaitu Adam. Lalu kami bentuk tubuh kamu, kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang sujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu daripada sujud di waktu aku perintahkan? Menjawab iblis, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka berbangkit. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan kau dapati tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu daripada surga sebagai orang yang terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Alright, kita tengok ayat yang ke-11 tadi. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuh kamu, kemudian kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Alright, ayat ini mereka semua sujud kecuali iblis. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuh kamu, kemudian kami perkatakan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk orang yang sujud. Daripada ayat ini, kami perintahkan kepada malaikat, semua sujud kecuali iblis. Seolah-olah macam iblis itu malaikat. No, kadang-kadang awak dengar orang-orang tafsir, dia kata iblis ni asalnya malaikat yang paling taat. Kemudian apabila Nabi Adam diciptakan, maka dia engkar kepada Tuhannya, jadilah dia laknatullah. Sebenarnya tidak. Malaikat dan iblis adalah makhluk yang berbeza. Sebab ada ayat Al-Quran lain yang menerangkan tentang iblis ini. Dia bukannya jenis malaikat. Sebab malaikat dari cahaya, iblis dari api. Okey, awak tengok surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat surah yang ke-55 atau surah Ar-Rahman ni. Okey, tengok surah Ar-Rahman ayat 14. Dan dia ciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyalaan api. Ayat ini sama dengan ayat tadi, bahawa aku lebih mulia daripada Adam sebab kau ciptakan dia daripada tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Dekat sini mengatakan bahawa ayat surah Ar-Rahman kata dia menciptakan jin dari nyalaan api. Berarti iblis adalah dari golongan jin. Yang awak tanya iblis-iblis itu
sebenarnya iblis adalah gulungan jin. Dia bukan malaikat, dia bukan manusia. Dia adalah gulungan jin. Tengok surah Al-Kahfi ayat 50. Tengok surah Al-Kahfi, surah yang ke-17, yang 18, ayat yang ke-50. Kita belajar mengenai iblis hari ini. Jumpa surah Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari gulungan jin. Ini fakta yang pertama. Ini yang fakta pertama, bahawa iblis adalah dari gulungan jin. Balik kepada surah Al-A'raf. Hari ini kita mengatakan dalam Al-Quran sebut mengenai malaikat, iblis dan sebagainya. Saya ingatkan kamu, hanya Allah sahaja yang mengetahui tentang benda-benda yang gaib. Baik iblis ni, roh ke, surga, neraka ke, Allah ke, aras ke, malaikatnya, semuanya adalah benda-benda yang gaib. Benda-benda gaib. Tidak ada satu manusia ke makhluk yang tahu benda yang gaib ini melainkan Allah, dan tidak ada sumber lain yang awak boleh percayai melainkan kalamullah Al-Quran. Tidak ada sumber lain. Hadis ada macam-macam hadis, maudhu', dhaif, hasan, mutawatir, ahad, marfu' dan sebagainya. Kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka tinggalkan dahulu. Tinggalkan dahulu. Kita pegang Al-Quran kuat-kuat bahawa hanya Allah saja yang mengetahui yang gaib. Jadi tidak ada sumber lain yang kamu wajib percaya. Sebut zalikal kitabula, al-kitabula raiba fi, tidak ada keraguan. Okey? Allazina yu'minuna bil ghaib, daripada Al-Quran itulah kamu boleh percaya benda-benda yang gaib. Siapa yang beritahu kamu tentang adanya Allah melainkan dalam Al-Quran? Siapa yang mengetahui ada syurga, neraka, nabi-nabi yang dahulu melainkan dari Al-Quran? Rasulullah SAW menyampaikan ayat Al-Quran dan menerangkan bagaimana Al-Quran itu dilaksanakan. Jadi awak percaya benda gaib itu adalah suatu rukun iman. Salah satunya percaya adanya iblis. Tentang setan, polong, hantu pocong dan sebagainya, toyol semuanya, itu tidak wujud. Itu cuma angan-angan lidah kamu sahaja. Awak wajib percaya adanya makhluk Allah yang bernama jin, dan salah satu daripada sebahagian daripada jin inilah yang menjadi iblis. Faham? 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 So, iblis adalah dari golongan jin. Apa yang jin buat, dia boleh buat sebab dia makhluk yang sama. Cuba tengok surah Al-Jin, surah yang ke-72 mengenai surah jin. Kita melompat kisah sedara mereka, iaitu surah jin daripada iblis, sebab dia makhluk yang sama. Surah jin. Cuba surah yang ke-72. Tengok ayat yang ke-9, kisah jin. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit dan untuk mendengar berita-beritanya, tetapi sekarang barang siapa yang mencuba mendengarnya seperti itu, tentu akan menjumpai panahan api yang mengintai untuk membakarnya. Ini adalah salah satu ciri dalam jin, iaitu dia boleh naik setinggi mana yang boleh. Dia boleh naik setinggi mana yang boleh. Jangan tanya dia ada kepak ke, jangan tanya pakai oksigen ke, tak perlu. Sebab benda ni adalah gaib. Cukup dari Al-Quran ayat yang ke-9, jin boleh naik ke langit setinggi mana yang boleh. Tapi tak boleh mengintai berita-berita langit. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Nanti kita akan ulas pada kuliah yang akan datang. Oleh kerana iblis ini adalah gulungan jin, dia pun boleh naik setinggi mana yang
Boleh. Itu sebab orang ada di dalam kapal terbang pun dia boleh mengumpat, buat maksiat dan sebagainya. Sebab iblis sama dengan jin, dari gulungan jin dia boleh naik ke atas. Jadi iblis pun boleh naik ke atas setinggi mana kapal terbang, roket dan sebagainya. Okay? Itu sebab dalam kapal terbang dia boleh buat maksiat, ngumpat dan sebagainya. Cuba awak tengok surah Sad, surah yang ke-38. Satu lagi PL jin. Okey, ayat yang ke-38. Tengok. Ini kisah Nabi Sulaiman yang tenteranya gulungan jin, manusia dan unggas. Tengok ayat 35 surah Sad. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan kepadanya syaitan-syaitan semuanya, ahli bangunan dan penyelam. Ini berarti jin boleh menyelam. Kalau jin boleh menyelam, makhluk yang sama bernama iblis juga boleh menyelam. Ini ciri-ciri iblis. Hari ini kita belajar iblis dan jin. Kalau iblis, jin boleh menyelam, iblis juga boleh menyelam. Kau masuklah dalam kapal selam sedalam mana kat dalam, iblis boleh ikut kamu. Kau ingat dalam kapal selam sana tak boleh buat maksiat? Boleh, no problem. Awak boleh mengumpat, awak boleh tak sembahyang dan sebagainya, sebab iblis boleh menyelam. Tengok ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam sewaktu aku menyuruhmu?" Allah perintahkan sujud, bukan suruh menyembah. Sujud, kalau dah perintah Allah sujud, sujudlah. Macam kita suruh sujud, sembahyang, sujudlah. Bukan Allah suruh kita sujud menyembah Kaabah. Tidak kan? Allah suruh sujud menyembah Allah. Jadi perintah sujud ini adalah sujud, bukan menyembah. Faham? Awak mesti faham, okey? Apakah yang menghalang kamu untuk sujud? Di waktu aku menyuruhmu, iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah." Come on, daripada pandangan Allah, apa beza api dengan tanah? Semuanya adalah makhluk Allah sahaja. Jangan rasa mulia, aku datang daripada tanah, engkau datang daripada angin dan sebagainya. Sebab semuanya adalah makhluk Allah belaka. Allah berfirman, "Turunlah kamu daripada syurga itu, kerana tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya." Orang sombong tak boleh masuk syurga, dan orang yang paling sombong pada pandangan Allah adalah orang yang tidak mau sujud. Tak mau sujud. Okay? "Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Tengok, iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka berbangkit." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh." Iblis tahu Allah yang maha berkuasa. Dia minta izin, jangan diazab. Jangan hina aku dulu ya Allah, sampai hari bertangguh. Dia yang minta. Allah boleh azab pada masa itu, tapi dia yang mohon pada Allah, "Jangan kau azab ya Allah sampai hari bertangguh nanti, sampai kiamat." Atas kebijaksanaan Allah, sebab dia yang mencipta segalanya. Okey, kamu adalah orang yang diberi tangguh. Berarti iblis ini tidak akan diazab sedikit pun selagi ada langit dan bumi. Faham? Sebab dia minta, "Janganlah
berilah tangguh sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, ya, kamu adalah termasuk orang yang diberi tangguh. Faham? Berarti iblis nak buat apa, buatlah. Kau nak ganggu orang, kau nak apa benda, orang lantak awak. Jadi Allah tidak akan azab mereka. Kisah syaitan iblis yang dirantai oleh Nabi Sulaiman itu adalah kes-kes terpencil mukjizat saja. Sebab Nabi Allah Sulaiman ada jin adalah tenteranya. Di antara jin-jin itu ada yang samsing, itulah yang dirantai. Tetapi bukan iblis-iblis yang lain. Sebab yang lain itu memang meminta daripada Allah supaya ditangguhkan sampai hari kiamat. Adalah suatu yang jahil kalau awak percaya ada orang tangkap jin, masuk dalam botol, buang bakar dan sebagainya. Sebab Allah sendiri yang memberi firman dalam Al-Quran bahawa mereka memang diberi tangguh sampai hari kiamat. Dia tidak akan merasa sakit, dia tidak akan merasa terjerit-jerit. Suka hati kau lah iblis, awak nak buat. Sampai hari kiamat baru diazab. Faham? Setakat ni awak faham? Susunan ayat. Cuba awak tengok ayat Al-Quran. Iblis menjawab, sekarang dah dibagi tangguh. Okey, aku tak diazab. Kata iblis, kerana engkau telah menghukum aku sesat, saya benar-benar akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Itu je. Tujuan dia, matlamat dia. Dia nak minta tangguh azab tu, Allah bagi, ceng, aku tak diazab sekarang. Matlamat dia satu. Hendak menyesatkan Bani Adam. Kemudian aku akan mendatangi mereka daripada muka mereka, belakang mereka, kanan dan kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan mereka adalah orang yang tak bersyukur. Yang pertama, dia tidak diazab. Iblis suka tidak buat. Sekarang dibagi kebenaran. Okey, dia akan sesatkan seluruh Bani Adam. Tak terkecuali. Kecuali surah Sad ayat 83, kecuali hamba kamu yang mukhlis. Ketahuilah kamu, cuba masukkan kita orang yang ikhlas dalam agama. Orang ini sebab ikut sumpah syaitan, dia tidak akan diganggu. Kecuali hamba kamu yang mukhlis. Nabi pun kena goda. Nabi Allah Adam sendiri terkeluar dari syurga kerana iblis. Faham? Right? Jadi ini sumpah iblis bahawa kerana engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka daripada jalan Allah, jalan yang lurus. Kami akan mendatangi pada buka, belakang, kanan, kiri. Berarti dia akan sentiasa datang dan pergi tanpa batas, dan kebanyakan manusia memang tidak bersyukur kerana gangguan daripada iblis tadi. Faham? Ketahuilah kamu bahawa kita ini mewarisi saka daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Daripada awak celik sampai awak tutup mata, iblis sentiasa akan mengganggu kamu. Adalah suatu perbuatan yang jahil kalau awak percaya ada orang boleh keluarkan hantu. Sebab beribu hantu lagi menunggu. Min syarril waswasil khannas. Itulah tabiat iblis. Dia akan sentiasa datang dan pergi. Dia akan datang dan pergi, datang dan pergi. Engkau halau 1,000, 10,000 standby. Sesuatu yang bodoh kalau awak kata orang ni boleh halau jin. Nampak pun tidak boleh halau. Sebab iblis sendiri beritahu bahawa dia akan mendatangi setiap waktu, setiap detik. Okay? Mereka itu adalah saka sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu sumpah. Faham? Awak
awak jangan percaya ada orang keluarkan iblis, hantu shopping boleh keluar. No. Jangan awak percaya. Sebab ayat ini jelas iblis akan menggoda sampai hari kiamat, dan Allah memang tidak mengazab apa-apa pun iblis ini sehingga hari berbangkit. Faham? Tengok ayat 18. Allah berfirman, keluarlah kamu daripada surga itu sebagai orang yang terhina dan terusir. Tadi kau minta tangguh, dibagi tangguh, rupanya itu je matlamat kau. Okay? Allah berfirman, keluar kamu daripada surga sebagai orang yang terhina lagi terusir. Tengok, sesungguhnya barang siapa di antara mereka, manusia-manusia, mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Ayat 19 dari surah Al-A'raf. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dengan istrimu di syurga, serta makanlah oleh kamu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang ditutup dari mereka, yaitu aurahnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarang kamu daripada mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam syurga. Tengok Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggal kamu dengan isteri kamu di syurga. Kemudian maka syaitan membisikkan pikiran yang jahat kepada keduanya. Tadi kita tengok ayat Al-Quran, syaitan dah diarahkan keluar daripada syurga. Nabi Adam dengan isterinya ada di syurga ni. Macam mana syaitan itu boleh menghasut pikiran Adam di dalam syurga? Lagi dulu saya kurang faham. Tetapi pernah saya baca dalam Bible dikatakan syaitan itu menyerupai ular hitam untuk masuk syurga. Itu dalam Bible. Itu sebab masih ada orang tua-tua kalau nampak ular hitam, dia tak akan pukul. Dia kata ini bukannya sebarang ular. Cuma sebenarnya itu berpadukan daripada Bible. Wallahualam, macam mana syaitan ini sudah dihalau keluar masih lagi boleh membisikkan. Mungkin bisikkan saja yang ada, Allah lebih mengetahui. Saya sendiri kurang faham. Tetapi maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang ditutup oleh mereka, yaitu aurahnya. Syaitan suka orang buka-buka aurah. Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pohon itu, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya akan termasuk orang-orang yang beri nasihat kepada kamu berdua. Tengok ayat 22. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurahnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepada kamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini banyak cerita-cerita. Kadang-kadang bila kuliah dibagi oleh orang lelaki, banyak memihak pada yang lelaki. Dia kata perempuan lah yang mengasut, Hawa yang mengasut Adam untuk makan dulu. Kemudian dia makan dulu. Itu sebab dia sampai ke payudara, orang lelaki sampai ke buah holdi. Nah, cerita-cerita macam tu awak tinggalkan. Ini saja kuliah yang dibagi oleh orang lelaki. Tengok ayatnya, tatkala keduanya telah merasai buah kayu tu, berarti mula rasa je. Dua-dua makan saing. Jangan nak salahkan wanita. Kemudian Tuhan berkata, bukankah aku telah melarang kamu berdua daripada pohon kayu itu? Dan aku katakan kepada kamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Tengok ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiayai diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini Nabi Adam dan isterinya. Contoh sebagai manusia,
Yang pertama, memang kita memang kadang-kadang terlanggar larangan Allah. Yang paling penting, yang pertama, mengaku salah. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, mengaku salah. Ya Allah, aku sudah buat salah. Jangan cerita ke orang lain keburukan diri menghadap Tuhan. Ya, aku dah buat salah. Jangan cerita keburukan kita dengan orang lain. Jangan tutup keaiban kamu atas kehendak Allah. Kalau nak tutup keaiban kita, itu kerja Allah. Tetapi mengadu kepada Tuhan, ya aku dah buat salah, itu perlu supaya kita menyesal, kemudian mohon ampun. Barang siapa yang tak merasa dirinya salah, maka dia tidak akan mohon ampun. Itu sebabnya Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menganiayai diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Kadang-kadang dicerita keaiban dia itu kepada orang lain, dia bangga dengan dosa. Malam kan aku dating kan, itulah inilah bla bla bla. Aku zina, tidur dengan whatever, dia cerita keburukan sendiri. Itu adalah orang yang jahil, dia bangga dengan dosa. Jangan menghadap Tuhan, ceritakan keaiban kita pada Allah, keburukan kesalahan kita, dan mohon ampun. Allah berfirman, Tuhan kamu sekali-kali terturunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh kepada sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itulah kamu akan dibangkitkan. Alright? Faham? Kita sampai kat sini. Cuma ada beberapa ulasan mengenai banyak perkara, fakta mengenai iblis. Okay? Yang pertama, iblis dari golongan jin. Itu fakta yang paling penting. Alright? Yang keduanya, kalau sebut jin berarti orang yang mati tak mungkin jadi iblis. Orang yang mati badan jadi tanah, roh dan balik pada Tuhan. Kalau awak mengatakan orang mati jadi hantu, rosak. Yang jadi iblis adalah dari keturunan jin. Ayat 85 daripada surah Al-Isra, apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang roh, katakan roh itu urusan Allah. Pengetahuan manusia terhadap roh hanyalah sedikit saja. Jadi orang mati tak mungkin jadi iblis. Jadi hantu, jadi kuntilanak, langsui, apa benda, itu cuma kata-kata kamu saja. Kalau Mak Saleh panggil Dracula. Kalau Cina, dia lompat-lompat tepek, dia berhenti. Kalau Melayu ni pocong lah, jerangkong lah, langsui dan sebagainya. Itu tidak ada, tak wujud dalam sebenarnya. Yang ada hanyalah iblis, dia dari golongan jin. Faham? Cuba awak tengok surah jin, surah yang ke-72, surah jin. Okay, tengok ciri-ciri iblis. Tadi kita katakan bahawa iblis adalah dari golongan jin. Okay? Tengok ayat yang ke-11 surah jin. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Berarti di sinilah ada jin Islam, ada jin yang kafir. Berarti jin terbagi kepada 3 bahagian. Senang cerita. Satu jin yang Islam, satu jin yang kafir, yang satu lagi golongan iblis, golongan jin yang mengganggu manusia. Yang kafir tak mengganggu. Jin kafir tak ganggu orang. Macam orang kafir, orang tak puasa, dia makan soang-soang, dia tak ajak orang. Yang orang macam setan, yang disuruh orang lain buat maksiat. Kadang-kadang dia kafir, tapi dia tak ganggu orang. Begitu juga jin. Dia kafir, dia tak ganggu orang. Tapi yang ganggu orang ni ada iblis. Jadi manusia itu, sebab itu dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas. Setan itu ada 2 ekor. Satu daripada manusia, satu dari golongan
jin. Faham? Kalau seorang-seorang hayya ala solah, nanti dululah, itu jin. Setan, iblis lah daripada gulungan jin. Tapi kalau hayya ala solah kawan kata, nanti sekejap-kejap nak gul ni, itu setan dari gulungan manusia. Jadi setan ada dua jenis, satu daripada jin, satu daripada manusia. Yang daripada jin bernama iblis, yang daripada manusia namanya macam-macam. Okey? Alright? Faham? Kita mengulas mengenai jin, syaitan dan hantu. Ada apa awak nak tanya ni? Sebab kuliah jin ini yang iblis ni yang pertama, kita akan sambung kuliah kedua, ketiga. Mungkin kita perlukan 2 atau 3 atau 4 kuliah mengenai iblis saja. Dia belum sempurna. Ada apa awak nak tanya mengenai iblis? Cuba tengok tadi ayat 20 tadi, surah Al-A'raf. Maka syaitan membisik-bisikkan pikiran yang jahat. Dia cuma ajak sahaja. Syaitan tidak akan mencekik orang, syaitan tidak akan merasuk orang, syaitan tidak akan hisap darah orang. Iblis hanya mengajak-ajak. Cuba tengok surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 22. Tengok surah Ibrahim, surah yang ke-14. Ayat yang ke-22. Tengok surah Ibrahim. Ini mengenai iblis tadi, syaitan tadi, yang daripada iblis. Tengok ayat 22 surah Ibrahim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah selesai, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kepada kamu, tetapi aku mungkir. Tengok apa kata iblis. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, melainkan illa, kecuali sekadar mengajak-ajak lalu kamu mengikutinya. Berarti ayat ini jelas bahawa iblis tidak ada sedikit kuasa sekalipun terhadap manusia, melainkan hanya mengajak-ajak saja, kemudian kamu mengikutinya. Oleh sebab itu, janganlah kamu cerca diriku, maka cercalah diri kamu sendiri. Kita tak boleh dalam kiamat besok, kenapa engkau zina? Ni iblis yang ajak, tak boleh. Sebab dia cuma ajak, kita yang ikut. Awak tak boleh salahkan iblis di hari perbicaraan kelak. Faham? Iblis tidak ada kuasa apa-apa illa kecuali hanya mengajak-ajak manusia saja. Lain dengan jin yang ada dalam kerajaan Sulaiman. Sebab itu mukjizat Rasul. Dia boleh menyelam, buat bangunan, buat dulang-dulang sebesar kolam, tungku periuk-periuk yang standby dekat tungku-tungku dan sebagainya. Itu kes terpencil, iaitu mukjizat Nabi Allah Sulaiman. Kes yang biasa, iblis tidak akan menggigit orang, hantu tak akan menggigit orang. Kalau awak panggil iblis tu hantu ni, kadang-kadang lebih baik awak panggil iblis, sebab benda ni tak wujud dalam Al-Quran. Yang wujud hanya iblis. Dia tak akan gigit orang, dia tak akan merasuk orang, dia cuma mengajak-ajak je, mengajak benda maksiat. Lambatkan sembahyang ke, mencuri ke, tak amanah ke dan sebagainya, malas baca Quran dan sebagainya. Itu kerja iblis. Jelas Ada apa nak tanya mengenai iblis? Ada? Semua dah faham mengenai iblis? Hantu pocong sebut awak tinggalkan, tak wujud. Itu hantu pocong itu cuma filem-filem hantu Malaysia aja. Yang jadi hantu pun perempuan-perempuan cantik kadang-kadang. Dia tak lukis dengan taring panjang-panjang, darah merah, itu je. Boleh? InsyaAllah kita akan sambung kuliah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.